dalam kuliah kita Riyadhus Shalihin, bab yang ke-66. Bab yang ke-66, bab istihbabi ziyaratil quburi lirrijali wa ma yaquluhu zairu. Bab disunatkan menziarahi kubur bagi kaum lelaki, dan doa yang patut diucapkan, dibaca oleh orang yang ziarah kubur. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bawa kepada kita bab 66 ni dua perkara. Suatu, galakkan ziarah kubur ni kepada siapa? Kepada orang lelaki. Kemudian adab dianya, kita kena bila sampai kubur, kita berdoa kepada siapa? Minta doa dengan Allah Azza wa Jalla supaya kita dapat, supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa orang-orang yang ada dalam kubur. Kita kena ingatlah, kita kena doa supaya siapa dia? Allah Ta'ala beri keampunan kepada orang yang berada di dalam kubur. Itu dia panggil harapan dan doa kita semua, insya-Allah. Tapi kita jangan buat sebaliklah pula. Tak? Jangan buat sebalik. Ada setengah orang ni ahlus sunnah, yas'aluna Allah Ta'ala an yarhamal amwat. Dengan ni kata-kata ni, ulama ahlus sunnah wal jamaah ajar kepada kita, minta dengan Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala bagi rahmat, keampunan, maghfirah kepada ahli kubur. Tapi ada satu kumpulan lain pula, yas'alunal amwat, diminta dengan orang mati supaya dapat rahmat kepada orang hidup. Kita kata ini terbalik. Kita kena hati-hati. Kita minta dengan Allah supaya rahmatkan kepada orang yang sudah mati, bukan minta dengan orang mati supaya rahmat kepada orang hidup. Kita kata ini ayat terbalik. Sebelum kita pergi kepada syarah hadis kita nombor 581, terlebih dahulu ana nak jelaskan kepada jemaah tentang bab yang ditulis oleh Imam Nawawi. Nawawi kata bab istihbabi ziyaratil qubur lirrijal, bab sunat ziarah kubur bagi kaum lelaki. Bagaimana dengan perempuan? Adakah orang perempuan tak boleh ziarah kubur? Ini soalan. Orang perempuan boleh ziarah kubur ke tak boleh? Jawabnya boleh ziarah kubur, bukan tidak boleh. Karena terdapat beberapa hadis Nabi SAW beritahu, ala fazuruha, gilah ziarah kubur. Maka ulama kata perkataan itu umum kepada laki-laki dan wanita. Kemudian sebab ziarah kubur yang kedua, fa innaha tuzakkiru bil akhirah. Kita pergi ziarah kubur ini, dia akan mengingatkan kita kepada mati. Dalam hadis yang hasan sanadnya, diriwayat oleh Anas, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Hakim bisanad hasan. Nabi kata fa innaha turiqul qalb, pergi ziarah kubur ni melembutkan hati. Wa tudmi'ul aina, menitiskan air mata. Wa tuzakkir bil akhirah, mengingatkan kita kepada akhirat. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri dengan sanad yang sahih, fa inna fiha ibratun, pergi ziarah kubur itu memberi pengajaran kepada kita. Itu dua, galakkan ziarah kubur secara umum, laki-laki dan wanita. Yang ketiga, terdapatnya rukhsah, kelonggaran wanita pergi ziarah kubur, sebagaimana hadis yang diriwayat oleh Al-Hakim wal Baihaqi bi isnadin sahih. Satu hari Sayyidah Aisyah balik daripada kubur. Seorang sahabat, nama dia, seorang rawi ni kata Abdullah bin Abi Mulaikah, dia tanya, min aina aqbalti ya umma, ibu dari mana? Qala min qabri Abdurrahman bin Abi Bakar, aku mari ziarah kubur Abdurrahman.
abang dia. Saya pun tanya dia, alaysa kana Rasulullah, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang orang perempuan ziarah kubur? Qalat na'am. Maaf. Awalnya Nabi kita larang ziarah kubur. Aisyah kata qalat na'am, betul. Summa amara bi ziyaratiha. Kemudian Nabi kata ala fazurha, pergilah ziarah. Maknanya yang ketiga ni menunjukkan bahawa Aisyah pergi ziarah kubur. Kerana kalau orang perempuan tak boleh ziarah, maknanya Aisyah tak akan pergi dah lah. Yang keempat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada Aisyah ketika dia tanya, bagaimana kalau aku ziarah kubur, apa yang aku nak baca? Maka Nabi kata, assalamu ala ahli diyar, sampai ke akhirnya. Itu menunjukkan bahawa Nabi kata, jangan pergi. Tidak ada larangan secara sharah. Tetapi, tanda, ini tetapi. Orang perempuan boleh ziarah kubur dengan dawabit, dengan syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, tanda sini. Yambaghi lahunna adam al-ikthar. Orang perempuan tidak dibenarkan banyak ziarah kubur. Hari-hari duduk kubur lah. Dia pergi apabila dia teringat kepada mak ayah dia yang sudah mati, suami dia ke adik-beradik dia. Dia pergi apabila dia rasa hati dia keras, nak pergi lembutkan hati, maka itu hak dia. Wasabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kerana telah terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata la'anallahu zawaratil kubur. La'anallah, Allah Ta'ala laknat zawarat, perempuan-perempuan yang banyak pergi ke kubur. Maka itu tidak boleh. Arti al-muksirat. Al-muksirat maknanya perempuan itu banyak. Maka kita kata wanita, syarat yang pertama, wanita boleh pergi ziarah kubur sekali-sekala untuk mengambil iktibar wa fiha ibrah, dan untuk melepaskan ingatan dia kepada keluarga dia, ayah dia, suami dia, boleh dia pergi ziarah kubur, tidak dilarang. Sebab, tapi jangan banyak. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, jangan dia melakukan perkara-perkara yang mungkar. Pergi duduk bertempik di kubur, itu tidak boleh. Kalau zaman kita ini pergi ke kubur dengan tidak menutup aurat, berhias-hias, itu juga tidak dibenarkan. Pergi kubur bukan nak ambil pengajaran, nak pergi selfie-selfie, itu tak payah. Maka kita kena ada dawabit, orang perempuan ziarah kubur dengan syarat-syarat yang tersebut. Jadi alhamdulillah ramai para alim ulama, Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Aini dan lain-lain mengatakan demikian. Tapi Imam Nawawi dalam kitab dia ni jelas ziarah kubur sunat bagi laki-laki sahaja. Jadi kita perluaskan sikit daripada pandangan ulama lain, tapi dengan dawabit 5 perkara yang telah saya sebut tadi, ataupun beberapa perkara. Jangan jadi rutin banyak. Jangan buat benda-benda yang tidak baik. Pergi bercampur gaul laki-laki. Ni dah ni setengah. Kita dah bincang dalam siri-siri yang lepas, wanita tidak digalakkan mengikut jenazah ke kubur kalau pergi buat benda-benda tadi. Nak pergi juga duduk kat luar, tengok jauh-jauh sikit. Bagi orang laki-laki yang kebumikan jenazah, ni dia duduk tonggil sekali situ, Allahu Akbar. Pakai baju berkabung warna putih, dahlah baju tu nipis, pergi buat benda yang tidak harmoni di atas kubur, menyebabkan orang kubur bukan nak ingat ke mati, duduk ingat ke makcik tu. Ini wal'iyazubillah. Baiklah para jemaah sekalian, itu penjelasan para alim ulama. Anas sendiri waktu di Madinah, kalau kita ikut jenazah pagi-pagi lepas subuh, ada seorang pakcik ni, Masya Allah, yaumiyan dia ada. Dia akan ikut. Dia tengok kalau ada orang buat benda pelik, dia tegur. Tapi dia ikut. Dia ambil pahala besar. Tular dalam video seorang budak. Budak ni darjah 5 tak silap. Orang tengok dia ikut jenazah. Sudah salat jenazah Masjid Nabi, dia ikut ke Baqi'. Orang tanya, "Lis, limadha ta'ti?" Kenapa kamu datang? Dia jawab dengan spontan. Budak darjah 5 jawab dengan spontan. Dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa dia salat jenazah dia boleh 1 qiraat, siapa dia ikut jenazah 1 kubur dia dapat 2 qiraat. Mana 2 bukit-bukit, jadi aku nak 2, aku salat jenazah, aku ikut ke kubur. Kita kata budak ni lebih cerdik daripada ramai pakcik-pakcik di zaman kita hari ni. Mari salat jenazah, tak ikut kubur. Setengah tu pakai boleh nasi buku juga, pakai tunggu hot tu je.
La, kita kata beramal dengan sunnah. Mudah-mudahan sunnah dalam bab jenazah ni dapat diperbetulkan, dibiasakan yang betul dan diperbetulkan mana yang tak betul, insya-Allah. Baik. Kita pergi kepada hadis yang pertama dalam bab kita ini, hadis 581. An Buraidah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Rawahu Muslim. Daripada Buraidah dia berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu aku pernah melarang kamu semua menziarahi kubur. Mana peringkat awal Islam dulu, Nabi tak benar siapa-siapa pergi ziarah kubur. Sebab waktu tu orang baru dengan budaya jahiliah. Biasa pok jahiliah ni kalau pergi kubur, tarik rambut, bertempik, duduk meratap. Maka Nabi larang supaya perbuatan itu tidak berlaku di kubur orang Islam. Sehinggalah dimaklumkan, diajar, ditarbiyah. Setelah mereka faham, Nabi kata fazuruha, sekarang pergilah ziarah kubur. Rawahu Muslim. Dan dalam hadis lain yang telah kita baca tadi, beberapa hikmah tadi saya baca. Yang pertama, fa innaha turiqul qalb, melembutkan hati. Siapa dia hati dia keras, tak dengar kata, di kubur sorang-sorang waktu malam, baru jadi. Kenapa pergi limpala? Takutkah tu? Mana ada tu? Dia tidur dalam kubur kena. Kalau pergi ramai-ramai, buat atas kubur. Tak. Ya atas kubur, bukan lagi ingat kau mati. Allahu Akbar. Orang mati pula bosan dia. Mari buat atas kubur aku ni. Jadi kita pergi. Yang kedua, boleh menitiskan air mata. Bila kita pergi, kita teringat kepada bagaimanalah keadaan keluarga aku dalam kubur ni. Kita kena kuarantin dalam rumah 2 minggu. Pakai gelaping pun menyasar kata orang tak. Nak keluar rumah. Ni dalam kubur yang tak akan keluar. Kalau berkala cukup, alhamdulillah. Kalau tidak, cari pasar. Maka kita akan menangis. Kalau aku masuk esok, orang buat aku masuk dalam kubur, apa bekalan aku? Boleh menangis kita. Mengenangkan apa nasib kita. Kita mana kita balik baikilah. Hak kita malah ibadat yang kita baiki. Dan dia mengingatkan kita ke akhirat. Jadi dalam riwayat kata wa fiha ibrah, mana di situ ada 4 perkara kelebihan ziarah kubur. Tandalah 4/4 hikmah ziarah kubur. Baik. Itu di antara hadis yang pertama. Dalam bahasa, tengok, dia kata dalam riwayat, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, faman arada an yazural qubur falyazur fa innaha tuzakkirunal abil akhirah. Kalau kamu, ini dalam terjemahan dia tinggal ada, wa fi riwayatin itu tidak ada di terjemahan. Tuan-tuan tambah sendiri. Dalam satu riwayat lain, dan Muslim lagi, siapa dia nak ziarah kubur, Nabi kata falyazur, pergi ziarah. Fa innaha tuzakkiruna bil akhirah, karena ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada akhirat. Yang pentingnya, kalau tuan-tuan boleh tanda 4 hikmah ziarah kubur tadi pun, alhamdulillah. InsyaAllah kita pergi dengan motivasi, kita ingat ke mati, insyaAllah. Maka kata di para syarah hadis kata, hadis ini menunjukkan ada dalam Islam itu ada an-nasikh wal mansukh. Undang-undang itu ada yang dibatalkan dan ada yang membatalkan. Dalam hadis ini, undang-undang yang pertama, boleh ziarah kubur ke tidak? Tak boleh. Itu dia panggil mansukh. Siapa yang nasikh, yang memasukkan dia? Ayat hadis yang kedua. Nabi kata fazuruha, pergi ziarah. Itu dia panggil nasikh, yang membatalkan larangan yang pertama tadi. Itu dia panggil dalam Islam ini ada nasikh wal mansukh. Dalam Quran pun ada. Kan? Kalau mau ada 10 orang, jangan 10 orang kafir, kita seorang tak boleh lari. Akhir kali itu kata 2 seorang. Itu dia panggil nasikh wal mansukh. Wa innama, tanda tuan-tuan,
boleh nasih mansur ni di dalam al-awamiri wan nawahi, dalam suruhan dan larangan saja. Amma fil khabar, adapun yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam cerita ataupun dalam Quran cerita tentang cerita-cerita maklumat tentang orang-orang dulu, maka itu tidak berlaku nasih wa mansukh. Kecuali riwayat tak sahih, itu cerita lain. Tak ada riwayat. Yang adanya nasih mansukh ini dalam mana? Di dalam undang-undang hukum hakam. Alhamdulillah. Baik. Tadi kita sebut apa? Kelebihan ziarah kubur, melembutkan hati, mengingat ke akhirat, lembut hati, menangis air mata, ingat ke mati. Satu lagi, memendekkan cita-cita, angan-angan. Tambah. Tuqassir al-amal. Memendekkan angan-angan. Dah ingat nak mati, nak buat kerja apa lagi? Duk berangi apa benda pelik, angan-angan kita ke akhirat, barulah kita kemas. Kan? Jadi alhamdulillah, pergi ziarah kubur untuk membantu orang dalam kubur dengan kita zikir, kita istighfar, kita doakan untuk mereka, itu boleh. Tapi jangan terbalik. Tadi pula, ahli sunnah ni minta dengan Allah supaya bagi rahmat kepada orang mati. Ahli yang tidak sunnah pula pergi minta dengan orang mati suruh rahmat ke orang hidup. Kita kata itu ayat terbalik. Kita pergi kepada hadis yang kedua, 582. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhiril laili ila al-baqi'. Kata di Aisyah, pada malam gilirannya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana Nabi ni isteri dia ramai, maka dia gilirlah malam ni rumah ni, malam ni rumah ni kan. Satu malam kena giliran di rumah Aisyah. Tiba-tiba di akhir malam Nabi tengok Aisyah dah tidur, dia pun bangun senyap-senyap keluar pergi ke perkuburan Baqi'. Pergi ke Baqi'. Panjanglah cerita ni. Aisyah sedar. Nak pergi mana tu? Dia ingat Rasulullah nak pergi rumah bini sebelah lagi. Rumah dia dekat-dekat. Dia pun ikut. Rupanya Nabi ke Baqi'. Kubur Baqi'. Maka Nabi SAW, Nabi telah beri salam kepada ahli Baqi'. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahiqun. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ini hadis yang ketiga ni. Hadis yang kedua dulu. Baca hak terjemah, baca Arab dah. Baik, kita undur balik kepada bacaan tu. Nabi kata, Assalamualaikum. Ikut belakang. Nak belajar nak pergi kubur baca ni. Assalamualaikum. Dara qaumin mu'minin. Wa atakum ma tu'adun ghadan muajjalun wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqad. Kita kena tukar lah sini. Kalau kubur kita jangan kata Baqi', Baqi' ni kubur Madinah. Kita kata tanda itu. Pelajar-pelajar tanda. Allahumma ighfir li ahli hadhil maqbarah. Tukar. Jadi Nabi kita pergi, Nabi pergi salam. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Semoga keselamatan atas kamu wahai para penghuni kuburan dari kaum mukminin, muslimin sama muslimat. Wa atakum ma tu'aduna ghadan muajjalun. Apa dijanjikan oleh Allah kepada kamu semua, nasai akan kamu semua dapat esok. Bila hari kiamat, lah ni tunggu dalam kubur dulu. Jangan gopoh. Wa inna insya'allah bikum lahiqun. Dan kami insya'allah akan menyusuli kamu semua. Macam mana kita tak menangis? Kita baca, kita kata kita nak mati juga, nak masuk sini juga. Nangis ke tidak? Tapi kalau kita baca tak faham, sengih suka. Allahumma ghafir, ya Allah ampunilah ahli Baqi'il Gharqad, penduduk penghuni Baqi'il Gharqad. Hadis riwayat Muslim. Bagi kita, tuan-tuan kena tukar. Tulis itu, Allahumma ghafir li ahli hadhil maqbarah.
Ya Allah ampunilah warga kubur ini. Kita pergi ziarah kubur ni lah, kubur Sungai Durian, kubur Pondok. Kubur mana pun kita pergi ahli masalah. Kalau kita kata nak sebut nama boleh. Bagi penduduk itu apa ni kubur ni perkuburan Islam Sungai Durian ataupun tapi hak senangnya tak usah duduk mai li ahli hadhil maqbarah. Ni kubur ni. Jadi pergi kubur mana-mana pun tak payah tukar format. Nak tukar format ni kalau hak pandai bahasa Arab mudah. Tapi kalau tak apa pandai bahasa Arab payah kan. Baik. Timbul di sini kenapa Nabi kata insya-Allah. Wa inna insya-Allah. Kami insya-Allah akan menyusuli kamu. Kita ni kalau tak kata insya-Allah pun kita akan mati. Kan? Kenapa Nabi guna istisna kalimah illa? Maaf, kalimah insya-Allah mana? Kalimah kecuali di sini. Insya-Allah kalau Tuhan nak. Apa dia kata? Yang pertama kaum mukminin oleh kerana Nabi kata hey penduduk kubur orang mukmin kami insya-Allah bikum sebagaimana mu mati dalam beriman kami juga nak mati dalam beriman nak masuk kubur dengan iman kami. Itu maksud dia insya-Allah bikum lahikun, bukan sekat nak mati seperti kamu orang yang beriman telah mati. Ini jelas. Itu dia panggil istisna. Tu kenapa? Mana kami nak mati sebagaimana kamu mati. Sebab kita ni selagi hidup tuan-tuan, kita tidak ada jaminan kita boleh mati dalam keadaan beriman. Belum. Karena itu Nabi kita ajar sangat-sangat bacaan yang mesti kita kena baca. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balik hati, tetapkan hati aku ni di atas landasan yang kau redai. Di atas iman, di atas Islam, di atas tauhid, kita minta kita mati. Jadi kita kata aku nak mati, nak ikut jejak langkah kamu hei orang mukmin, mati beriman. Sebab apa? Kita boleh kata sebab mereka sudah mati beriman. Kita tak tahu kubur mana, tapi kita kata orang beriman di sini, kubur orang Islam kan? Itu satu. Yang kedua, dia kata bukan syak. Bukan kita ni ragu-ragu aku mati lagu. Tak. Dia panggil nak nisbahkan, itu bahasa Arab. Insya-Allah ni dia nisbah kepada kehendak Allah Taala. Kami ni dengan kehendak Allah akan mati. Maknanya kita ni hatman kita akan mati sebagaimana kamu juga mati. Kita kena letaklah di situ para jemaah sekalian, barulah kita terasa dekat kita dengan orang mati. Dekat kita dengan lubang kubur. Kalau tidak pergi kubur 100 kali sehari pun duk kerah pedas situ sebab kita tidak pergi dengan SOP ziarah kubur mengikut syarak. Apalagi hak duk pergi bergendang di kubur, bawa gendang atas kubur. Kita kata subhanallah. Kubur bukan tempat pesta. Kubur tempat kita mengambil ibrah pengajaran untuk membuat persiapan untuk mati. Masya-Allah. Baik. Kita pergi kepada riwayat yang ketiga. Wa an Buraidata kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir an yaqula qailuhum. Daripada Buraidah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka apabila mereka keluar menziarahi kubur, Nabi ajar suruh kata apa? Ni kita jumpa bacaan. Kata semua. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahiqun. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kalau kita main duk baca doa-doa salam-salam kepada orang kubur ni meniti air mata. Nabi kata apa? Assalamualaikum wahai penduduk kubur dari kalangan orang mukminin dan muslimin. Dua-dua kita beri. Mukmin, mukminin, muslimin. Dan kami sama juga. Insya-Allah akan menyusul kamu semua. Tak dalam huraian di situ
kata ulama hadis, insya-Allah menyusul seperti kamu mati dalam keadaan muslim mukmin. Itu yang kita nak. Insya-Allah kita nak mati dalam keadaan beriman, dalam keadaan muslim. Jangan mati main-main, mati katak tak mau, mati maksiat tak mau, mati kafir lagi tak mau. Kita nak mati dalam keadaan muslim. Allahu akbar. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Kami memohon keselamatan kepada Allah Ta'ala bagi kami dan juga bagi kamu semua. Jadi kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita, selamatkan orang dalam kubur daripada fitnah kubur, daripada segala seksa kubur. Allah, hadis ini rawahu Muslim. Hadis yang ke seterusnya, bacaan lagi. Hadis 584. 584. Sebelum kita pergi hadis, kata di syarah dia, dalam hadis ni, dalam bacaan ni kita jamak antara kita dengan orang mati. As'alullaha lana wa lakum. Aku minta untuk kita dan untuk kamu semua keselamatan, kesejahteraan, afiah. Maka di sini tanda tuan-tuan, istihbabud du'a lil mauta, elok kita berdoa untuk orang mati, wa isyraq, dan kita masukkan nama kita sekali dengan mereka. Itu dia. Mana, ya Allah selamatkan kami dan juga orang dalam kubur. Ya Allah selamatkan mak ayah aku ni daripada fitnah kubur, selamatkan aku dan dua ibu bapa kita. Kita jangan lupa kita, jangan doa orang saja, kita kena doa kita. Kalau tidak rugi kita. Kita minta dengan orang, kita tak minta untuk kita kata ini satu kerugian, kan. Adapun salam, kita kena khususkan salam itu kepada dara qaumin mukminin, ya apa ni, wal muslimin. Takut ada dalam kubur kita ni orang bukan Islam, capur. Tempat kita ni mungkin tak timbul lah, sebab nama dia petanah perkuburan Islam. Tapi zaman Nabi tu ada kubur-kubur bercampur, kan. Perkuburan itu asal kubur orang Madinah, ada orang kafir, ada bukan Islam. Maka dikhususkan salam itu kepada muslimin wal mukminin. Alhamdulillah. Bacaan yang ke seterusnya, wa ani ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biquburil bil Madinati fa aqbala alaihim biwajhihi faqala. Daripada Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui depan kuburan Madinah. Mana Nabi pergi kubur Madinah, lalu baginda menghadapkan mukanya. Nabi kita ni kubur, dia paling muka dia ke arah kubur. Sebab kita nak wis salam. Orang tak wis salam ke punggung belakang. Orang yang mai ikut ni kita assalamualaikum, tak kenal lagu tu. Kita bagi salam tu berhadap muka, kan. Faqala, kata, ikut sekali lagi bacaan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Yaghfirullahu lana wa lakum. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Apa maksud dia? Semoga keselamatan tercurah kepada kamu semua, wahai penghuni kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kami dan kamu semua. Tengok, kita kena masukkan kita sekali dengan dia, mengampunkan kami dan kamu semua. Kamu telah mendahului kami, memari dulu sini, dan kami akan menyusul kamu semua. InsyaAllah aku juga nak mari sini. Hadis ini rawahu Tirmizi, dia kata hadisun hasan. Tapi para ulama penilai hadis, tengok nota di bawah, dia kata hadis ini sanad dia dhaif. Sebab apa? Makna hadis tu sahih belaka, cuma masalah illa fa aqbala alaihim biwajhi. Hak dia kata Nabi kita paling muka tu. Dia kata hadis ni ada riwayat ni ada bermasalah, li tafarrudi qabus, rawi dia qabus menambahkan riwayat ini wa aqbala alaihim. Hak lain-lain hak bacaan tu serupa dengan hak riwayat sahih. Wallahu alam, kita kata. Tetapi walau macam mana pun, eloklah kalau kita pergi ziarah kubur tu, kita paling ke kubur. Sebab itu kata di antara adab ziarah kubur yang telah kita belajar, kalau kita ziarah kubur ayah kita siapa, kita kena mari beradab muka. Maknanya kita membelakangi kiblat. Assalamualaikum, beradab muka.
Tapi kalau kita nak doa, elok kita pusing. Kita pergi duduk alik sana, kita menghadap ke arah kiblat. Pasal dia panggil kiblat doa kita apa ni? Kiblat doa kita Kaabah, bukan menghadap ke batu nisan, kan? Baiklah, alhamdulillah para jemaah sekalian, tamatlah bab kita yang ke-66. Bab sunat galakkan anjuran ziarah kubur bagi orang laki-laki, digalakkan sangat-sangat. Dan kita juga buat kesimpulan termasuk wanita juga diboleh ziarah kubur, tapi jangan menjadi rutin budaya adab banyak ziarah kubur lah. Itu pun dengan syarat-syarat dia. Dan apakah bacaan yang kita nak baca bila ziarah kubur? Ini dia panggil bacaan yang syar'i, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis dalam buku-buku kita tengok macam-macam orang buat format ziarah kubur, bagi kubur bagi salam. Patut baca ayat tu, baca ayat ni. Kita kata setakat yang kita tengok ini, riwayat-riwayat yang ada, Imam Nawawi tak bawa satu pun riwayat menunjukkan Nabi kita suruh ngaji Quran kubur ke apa. Cuma para ulama kita buat kajian lain pula, maka jadilah khilaf di situ. Oh boleh sebab gini-gini, tapi dari sudut kita nak cari sumber asal perbuatan Nabi dalam riwayat-riwayat ini tidak disebut. Kalau kita kata kalau ada, sah dari Imam Nawawi akan sebut, kan? Wallahu alam. Cuma ada dalam bab lain yang kita bincang dulu tentang perkara lain dalam hadis yang lain-lain tentang bacaan, seperti perbuatan para sahabat suruh baca Quran sekejap dekat dia sebelum lepas dia ke bumi. Kita kata ada khilaf di situ. Maka yang tak khilafnya pergi bagi salam, doa kepada orang mati, minta dengan Allah Ta'ala keampunan, itu tidak ada khilaf. Jadi hak khilaf-khilaf tu ialah kita kata kalau ada yang tak khilaf, kenapa nak ambil yang khilaf? Itu bahasa kita mudah. Tapi kalau orang khilaf, jangan pula kita nak berbalah, itu kaedah.